Salah satu sebab pelajar gagal untuk mendapat markah yang tinggi dalam penulisan karangan mereka adalah tidak menyelipkan ungkapan menarik seperti peribahasa dalam karangan mereka. Oleh itu, setiap pelajar digalakkan untuk menghafal dan memahami maksud setiap peribahasa sebanyak yang boleh supaya pelajar tahu akan penggunaan peribahasa yang sesuai dan tepat untuk karangan mereka. Perlu diingatkan bahawa penggunaan peribahasa yang sesuai dan tepat pasti akan disukai oleh pemeriksa. Teruskan menonton video ini jika anda ingin mempelajari peribahasa untuk karangan yang bertemakan tanggungjawab. Jom kita mulakan. Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan selamat datang ke channel Cikgu. Cikgu bukan sahaja mengajar mata pelajaran matematik, tetapi juga bahasa Melayu. Jika ini merupakan kali pertama anda menonton channel Cikgu, ingat tekan subscribe dan notification bell supaya anda tidak ketinggalan. Mari kita lihat peribahasa yang pertama. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini merupakan peribahasa yang paling popular untuk karangan yang bertemakan tanggungjawab. Peribahasa ini berkait rapat dengan tanggungjawab ibu bapa yang sering diperkatakan sejak kebelakangan ini. Mesej penting di sebalik peribahasa ini ialah ibu bapa harus mendidik dan membentuk kepribadian anak-anak mereka sejak kecil lagi. Janganlah menunggu sehingga anak mereka sudah meningkat remaja baru hendak cuba melentur perwatakan mereka. Apabila mereka sudah sampai ke peringkat ini, sukar bagi ibu bapa untuk mendidik mereka. Pada masa itu, pengaruh rakan sebaya lebih kuat daripada nasihat ibu bapa. Bagi yang tidak tahu, sebenarnya buluh ni boleh dimakan. Tetapi bukanlah buluh yang besar dan keras tu. Buluh yang dimaksudkan ialah buluh ketika masih muda atau dipanggil rebung. Antara hidangan masakan rebung yang enak ialah masak lemak rebung. Memang sedap. Mari kita lihat maksud peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksudnya ialah mendidik anak-anak sejak kecil lagi kerana apabila anak-anak sudah besar, susah untuk si anak menerima teguran. Mari kita lihat contoh ayat. Ibu bapa hendaklah mendidik dan mengasuh anak-anak sejak kecil lagi kerana kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Semasa saya kerja dahulu, saya pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapakah seseorang itu melepaskan batuk di tangga? Sebenarnya pelajar-pelajar, yang dimaksudkan dengan batuk tu bukanlah melepaskan batuk, tetapi melepaskan batok. Batok tu ialah kata pinjaman daripada bahasa Jawa yang membawa maksud tempurung, iaitu pencedok air yang diperbuat daripada tempurung kelapa yang digunakan pada zaman dahulu di rumah datuk nenek untuk mencedok air di dalam tempayan untuk membasuh kaki sebelum masuk ke rumah. Kemudian, kita sepatutnya meletakkan batuk itu semula di dalam tempayan dan bukan hanya ditinggalkan di atas tangga begitu sahaja. Oh, begitulah rupanya. Akan tetapi, perlukah kita menukarkannya kepada ejaan batuk? Mengikut pakar bahasa, gunakanlah yang sedia ada. Kekalkanlah penggunaan kata batuk sebab sudah biasa digunakan. Yang penting ialah kita tahu asal-usul makna kata tersebut. Mari kita lihat maksud peribahasa melepaskan batuk di tangga. Maksudnya ialah melakukan sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh. Mari kita lihat contoh ayat. Penguatkuasaan undang-undang haruslah dilakukan dengan lebih tegas kerana melepaskan batuk di tangga tidak seharusnya diamalkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Bagai kacang lupakan kulit. Pernah dengar cerita teladan si tanggang? Nak dengar cerita tu tak? Baiklah, cikgu ceritakan. Si tanggang merupakan seorang anak yang derhaka kepada ibu bapanya. Pada suatu hari, si tanggang telah ditangkap oleh nakhoda kapal dan dipaksa untuk melakukan kerja-kerja di atas kapal. Kerajanan si tanggang melakukan kerja-kerja kapal telah menambat hati nakhoda kapal, lalu melantiknya menjadi nakhoda yang baharu. Si tanggang juga telah dikahwinkan dengan anak nakhoda yang begitu cantik. Pada suatu hari, awan menjadi gelap, menandakan ribut taufan akan melanda.
Nakhoda tanggang pun menghalakan kapalnya memasuki muara sungai di kampung ibu bapanya. Ibu dan bapanya terdengar kabar bahawa anak mereka telah kembali, lalu berjumpa dengannya. Nakhoda tanggang berasa malu dan enggan mengakui kedua-dua orang tua itu sebagai ibu bapanya kerana kelihatan begitu daif. Daif maksudnya miskin, ya. Ibu dia berasa sangat pilu dengan sikap angkuh si tanggang tu. Lalu berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba, petir berdentum. Angin bertiup kencang dan ombak yang kuat memecahkan kapal itu. Akhirnya, nakhoda tanggang, isterinya serta semua anak kapalnya berubah menjadi batu. Pengajaran yang dapat kita peroleh daripada cerita ini ialah kita mestilah sentiasa mengenang jasa kedua-dua ibu bapa kita dan jangan menjadi seperti kacang lupakan kulit. Mari kita lihat maksud peribahasa bagai kacang lupakan kulit. Maksudnya ialah orang yang tidak tahu mengenang budi. Mari kita lihat contoh ayat. Kita hendaklah membalas jasa ibu bapa yang telah memelihara dan membesarkan kita supaya kita tidak dikatakan bagai kacang lupakan kulit. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Ini merupakan kata-kata daripada Saidina Ali RA. Remaja pada hari ini merupakan waris kepimpinan negara pada masa akan datang. Mereka akan membesar menjadi orang dewasa dan pada suatu hari nanti, merekalah yang akan mengambil alih pucuk kepimpinan negara ataupun setidak-tidaknya menjadi ketua keluarga apabila mereka sudah berumah tangga nanti. Maksud peribahasa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara ialah anak muda menjadi orang yang diharapkan untuk membangunkan negara pada masa depan. Mari kita lihat contoh ayat. Setiap pemuda dan pemudi di negara kita hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan dan memajukan negara kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Usaha tangga kejayaan. Umpama kita naik tangga, tanpa sebarang usaha, kita tidak akan dapat mendaki puncak yang tinggi iaitu kejayaan. Kaki melangkah demi langkah menaiki tangga dengan penuh kekuatan, keyakinan dan harapan kita akan berjaya mendaki sehingga ke akhir anak tangga. Semakin tinggi kita mendaki tangga tersebut, kita akan menjadi semakin penat dan letih. Hanya orang yang tidak mengenal erti kalah dan mempunyai tekad yang tinggi sahaja yang akan terus berusaha mendaki sehingga sampai ke akhir anak tangga dan mencapai kejayaan. Oleh itu, usaha itu memang tangga kejayaan. Mari kita lihat maksud usaha tangga kejayaan. Maksudnya ialah seseorang itu perlu berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan. Mari kita lihat contoh ayat. Kita hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam pelajaran demi masa depan kerana usaha tangga kejayaan. Hilanglah bahasa, lenyaplah bangsa. Kefahaman dan kesedaran untuk meningkatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa pengantar dan bahasa ilmu haruslah bermula di sekolah. Jika tidak, mereka tidak sedar akan peranan bahasa itu dalam kehidupan mereka pada masa akan datang. Kita tentu tidak mahu berlakunya hilanglah bahasa, lenyaplah bangsa dalam kalangan pelajar dan rakyat di negara ini. Sia-sia sahaja usaha mendaulatkan bahasa yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Ibu bapa juga harus bertanggungjawab dengan sentiasa memberikan galakan kepada anak-anak supaya menggunakan bahasa Melayu di rumah sebagai bahasa pertuturan dan bahasa ilmu dengan baik. Para guru juga perlu memberikan galakan kepada pelajar-pelajar di sekolah agar bahasa Melayu tidak dilenyapkan oleh bangsanya sendiri. Maksud hilang bahasa, lenyaplah bangsa ialah jika sesuatu bahasa itu lenyap, maka hilanglah bangsa tersebut. Mari kita lihat contoh ayat. Semua rakyat Malaysia mestilah menjaga dan memelihara bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita kerana hilang bahasa, lenyaplah bangsa.
Benarkah harapkan pagar, pagar makan padi? Pasti anda sudah biasa mendengar peribahasa Melayu ini. Harapkan pagar, pagar makan padi. Yang membawa maksud seseorang yang kita percayai tetapi melakukan khianat kepada kita. Jadi, yang manakah betul? Pagar atau pegar? Berbalik kita tentang peribahasa harapkan pagar, pagar makan padi. Dari segi maksud perkataan, jelas menunjukkan kesilapan. Mana ada pagar yang boleh makan padi, kan? Dari sini, maka timbullah kesilapan dari segi ejaan di mana pagar yang dimaksudkan adalah sebenarnya pegar iaitu seekor burung. Burung pegar sememangnya memakan padi. Tetapi, cuba anda fikirkan semula. Bagaimana pula seekor burung yang memakan padi boleh dijadikan harapan untuk menjaga padi? Tidak logik, kan? Apabila diselidik dengan DBP, tiada perubahan yang akan dilakukan di atas peribahasa ini. Perkataan pagar masih dikekalkan kerana pagar juga boleh dijadikan satu perlambangan sebagai penjaga ataupun penghalang. Akan tetapi, jika ada sesiapa yang menukar perkataan pagar kepada pegar, perkataan ini juga tidak menjadi kesalahan kerana masih membawa maksud yang sama. Mari kita lihat maksud harapkan pagar, pagar makan padi. Maksudnya ialah seseorang yang kita terlalu percaya dan boleh diharapkan telah mengkhianati kita. Mari kita lihat contoh ayat. Saya amat kesal dengan segelintir kaki tangan syarikat ini ibarat harapkan pagar, pagar makan padi kerana telah mencuri pelbagai barangan yang disimpan di kilang pada minggu lepas. Bagai menatang minyak yang penuh. Menatang ialah kata kerja yang bermaksud mengangkat sesuatu di atas tapak tangan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat berhati-hati. Biasanya, hubungan ibu bapa dengan anak-anak cukup mesra dan akrab semasa anak-anak masih kecil lagi. Anak-anak dilayan bagai menatang minyak yang penuh kerana setiap kerenah anak dilayan dengan sepenuh hati. Ibu bapa berharap pada suatu hari nanti, anak-anak mereka akan menjadi insan yang berguna, bertanggungjawab dan pandai mengenang jasa ibu dan bapa yang telah menyayangi dan mendidik mereka sejak kecil lagi. Sesungguhnya, pada waktu inilah para ibu bapa harus memainkan peranan sebenar mereka untuk membentuk sasya dan peribadi anak-anak yang baik. Maksud bagai menatang minyak yang penuh ialah memelihara anak dengan penuh kasih sayang. Mari kita lihat contoh ayat. Ibu bapa selalu menyayangi dan menjaga anak-anak mereka bagai menatang minyak yang penuh sehinggalah mereka dewasa. Anak kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Di Malaysia, kita sering dengar tentang gejala sosial dalam kalangan remaja. Mereka lebih mengutamakan budaya lepak seperti merokok dan merempit. Situasi sebegini berlaku disebabkan oleh ibu bapa mereka yang lebih mengutamakan kerjaya sehingga mengabaikan anak-anak mereka. Maksud anak kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan ialah urusan sendiri ditinggalkan kerana lebih mementingkan urusan orang lain. Mari kita lihat contoh ayat. Kebanyakan ibu bapa kini terlalu mementingkan kerjaya sehingga menyebabkan anak-anak mereka di rumah berasa tersisih seperti anak kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Maksud putih tulang ialah mati atau meninggal dunia. Putih mata pula bermaksud kecewa atau mendapat malu. Mari kita lihat maksud peribahasa ini. Maksudnya ialah lebih baik mati daripada terpaksa menanggung malu kerana menyerah kalah. Mari kita lihat contoh ayat. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mempertahankan negara kita daripada dijajah oleh musuh. Bak kata pepatah, biar putih tulang, jangan putih mata. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Jika anda rasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang lain yang juga ingin skor A+ dalam kertas peperiksaan Bahasa Melayu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!